Baik, kita mulakan kuliah pagi ini dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syai'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Ta'ala itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, setiap daripada umatku masuk mereka itu ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah pun menjawab, siapa yang taat padaku maka sesungguhnya dia masuk syurga, dan barang siapa yang tidak patuh dan taat padaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang dikatakan orang-orang yang enggan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Alhamdulillah, kita yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita pada pagi ini, seterusnya yang saya muliakan Tuan Bilal, tak lupa juga Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatankuasa, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan usia kita, dapatlah kita meneruskan kehidupan kita pada pagi ini, insyaAllah dapat solat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Jadi kita isi sikit pengajian kita pada pagi ini dengan kita sambung kitab ulasan kata-kata hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kusuap apa tuan? 3/2. Syekh menyatakan. Oh, yang tu matan dia kan? Baik, insya-Allah. Yang ada kitab boleh semak. Syekh menyatakan, Syekh siapa? Syekh Ibn Athaillah lah. Apa yang dia kata? Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'in masawika. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasilu ilaihi abada. Lam tasilu ilaihi abada. Walakin iza arada ay yuwassiluka ilaihi ghatta biwasfihi wa na'tihi bina'tihi wa na'taka bina'tihi fa wasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaika. La
bima minka ilaika. So maksudnya lau annaka, jikalau sesungguhnya engkau, ataupun seandainya jikalau sesungguhnya engkau, seandainya anda tidak sampai, la tasilu ilahi, seandainya anda tidak sampai, maksud tak sampai ni tak hampir lah, kepada Allah Ta'ala, ila ba'da fana'in masawi, selepas, kecuali selepas, setelah hilangnya perbuatan-perbuatan keji anda dan pengakuan-pengakuan anda, maka lam tasilu ilaihi abada, nescaya engkau tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Seandainya anda tidak dapat sampai atau hampir pada Allah, kecuali setelah hilangnya perbuatan-perbuatan keji anda dan pengakuan-pengakuan anda, lam tasilu ilaihi abada, nescaya kau tak akan sampai kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Walakin, kan tetapi, iza arada aywassiluka ilaihi ghatta, kan tetapi apabila Allah Ta'ala berkehendak membuatkan anda sampai kepadanya, dia menutupi sifat anda dengan sifat-sifatnya. Ghatta wasbika biwasbihi, ghatta wasbika biwasbihi, maka dia menutupi sifat anda dengan sifat-sifatnya. Dia menutupi sifat-sifat kelemahan anda itu dengan sifat-sifat Allah. Wa na'taka bina'tihi, dan dia memberi sifat-sifatnya kepada anda. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaih, jadi sampai anda kepadanya adalah sebabkan anugerahnya kepada anda, dan bukan kerana amal yang anda tujukan kepadanya. La bima minka ilaih, bukan kerana amal yang anda tujukan kepada dia. Ni tinggilah dia punya kata-kata ni, kata-kata hikmah ini. So apa yang nak disebutkan di sini, sifat anda ialah melakukan dosa. Sifat anda ialah melakukan dosa, ataupun kita selalulah melakukan dosa dan juga kesilapan. Manakala sifat Allah Ta'ala ialah penerima taubat, orang-orang yang berdosa, yang memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala menerima taubat. InsyaAllah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala menenggelamkan sifat anda dengan sifatnya. Nampak tak? Allah Ta'ala menenggelamkan sifatnya, sifat anda dengan sifatnya. Maknanya Allah Ta'ala menutuplah kelemahan-kelemahan kita tu. Ta'ala tutup kelemahan kita. Kalau Allah Ta'ala tak tutup kelemahan kita, dan saya banyaklah orang kata keburukan-keburukan kita itu terbongkar, kan? Banyaklah keburukan-keburukan kita itu terbongkar, dan orang akan tahu keburukan-keburukan kita. So kenapa Allah Ta'ala tutup? Nampak? Mesti ada sebab Allah Ta'ala menutup kelemahan-kelemahan kita. Jadi sifat anda ialah fakir dan miskin, manakala sifat Allah Ta'ala ialah maha kaya. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara, Allah Ta'ala maha kaya, kamu orang yang fakir. Siapa orang yang kaya dunia ni? Tak ada pun. Zahiriat nampak kita kaya, kan? Hakikat sebenarnya kita merupakan orang-orang yang miskin, orang yang fakir. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara, Allah Ta'ala maha kaya, kamu orang fakir. Masa fakir kita sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menenggelamkan sifat anda dengan sifatnya. Allah Ta'ala menenggelamkan sifat anda dengan sifat yang ada pada Allah. Allah Ta'ala menutup kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan diri kita. Sebabnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa dia tutup kesilapan kita, kelemahan kita, sehingga orang kadang-kadang tak tahulah kelemahan kita. Rahsia sampainya seorang adalah tertak kepada kemuliaan Allah dan penjelmaan nama-namanya. Rahsia sampai seseorang adalah terletak kepada kemuliaan Allah dan penjelmaan nama Allah.
Allah Ta'ala yang bersifat menutup kelemahan hamba. Setakat mana anda melahirkan rasa kehinaan, harapan dan kebergantungan kepada Allah Azza wa Jal, dan merasai segala masalah berada di tangannya di peringkat awal dan juga di peringkat akhir, kedudukan anda adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bergantunglah sejauh mana kehinaan diri kita pada Allah, sejauh mana harapan kita pada Allah, sejauh mana pergantungan diri kita kepada Allah, kan? Jadi kat situ dah dapat kita tengoklah macam mana, adakah kita ni dekat dengan Allah Ta'ala ke kita jauh pada Allah. Kalau bergantung diri kita pada Allah tu kuat, tinggi, maka dekatlah kita pada Allah. Kalau pergantungan diri kita lemah, kan, tawakal kita lemah pada Allah, maka jauhlah kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana anda bergantung dengan amalan anda, kedudukan anda semakin jauh daripadanya. Nampak? Sejauh mana anda bergantung dengan amalan kita. Jadi kita jangan bergantung dengan amalan kita. Kita masuk syurga berdasarkan kepada rahmat Allah. Sebut dalam hadis, kan, kalau bukan kerana rahmat Allah, kita pun tak pastilah masuk syurga ke tak masuk syurga, kan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam, tempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu saya ada berceritakan berkenaan dengan seorang lelaki bernama An Mansur bin Ammar. An Mansur bin Ammar annahu ra'i fil manam. Ra'i fil manam wa qila lahu ma fa'ala Allahu bika. Faqala afaqani baina yadayhi. Qala li bima ji'tani ya Mansur. Qultu bis-sitti wa salasina hajjah. Bis-sittin wa salasina hajjah. Qala ma qabiltu minha syai'an wala wahidatan. Summa qala bima ji'tani ya Mansur. Qultu ji'tuka bi salasah mi'ah wa sitina khatmatun lil Quran. Qala ma qabiltu minha wahidah. Summa qala bima ji'tani ya Mansur. Qala ji'tuka bika. Qala subhanahu wa ta'ala al'an ji'tani izhab faqad ghufirat laka. Wa minan nasi man iza intaha ila kursi sab'anida rudduhu. Wa minhum man yaruddu minal hijab. Wa inna ma yasilu ila Allah arafahu. Ini cerita yang terdapat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal Mauta Urul Akhirah Imam Qurtubi sebut. Cerita ni terima daripada Mansur bin Ammar. Anahu ra'i fil manam. Sesungguhnya dia telah melihat akan daku dalam mimpi dia. Maksudnya dia melihat Allah dalam mimpi dia lah. Tak tahu macam mana rupa dia, kan? Qila lahu, lalu dikatakan baginya, ma fa'alallahu bika. Ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah Ta'ala dengan engkau? Apa yang dilakukan Allah Ta'ala dengan engkau? Dia jawab apa? Wa aufaqani baina yadayhi. Aku dihentikan di depannya. Mana aku didirikan di hadapan Allah Ta'ala. Dia duduk berdiri depan Allah Ta'ala. Wa qala li, lalu dikatakan bagiku, bima ji'tani ya Mansur, kan, dengan apa engkau datang kepadaku wahai Mansur. Jadi Allah Ta'ala berhujah dengan dia lah. Dia berhujah dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berhujah dengan dia. Jadi Allah Ta'ala tanya dengan dia, bima ji'tani ya Mansur, kau datang pada aku ni kau bawa apa wahai Mansur? Lalu Mansur pun menjawab, bisiti wasalasina hajjah. Aku datang dengan membawa 36 haji. 36 kali haji. Maksudnya lah, dia pergi haji sebanyak 36 kali. Jadi apa jawapan Allah Ta'ala? Ma qabiltu minha syai'an wala hidah. Aku tak terima pun daripadanya sesuatu pun. Satu pun aku tak terima.
Yang ke bawah tu satu pun aku tak terima. Summa qala, kemudian dikatakan, kemudian berkata ia, ya Allah Ta'ala berfirman, bima zajitani ya Mansur, kau datang padaku dengan bawa apa ya Mansur? Lalu dia kata, aku berkata, jituka bisalah sahmi'ah wastitina khatmatun lil Quran. Aku datang padaku dengan membawa 360. Aku datang pada engkau dengan membawa 360 khatam bagi Quran. 360 khatam Quran. Banyak tu kan. 360. Banyak kali dia khatam Quran. Lalu dia nak persembahkan daripada Allah Ta'ala. Jadi apa kata Allah Ta'ala? Qala ma qabiltu minha wahidah. Aku tak terima pun satu pun daripadanya. Aku tak terima pun satu. Suma qala, kemudian berkata ya, Allah Ta'ala sebut lagi, firman lagi, bima zajitani ya Mansur, dengan apa kau datang pada aku ya Mansur? Qala, berkata ya, jituka bika. Jituka bika, aku datang kepada engkau dengan engkau. Aku datang pada engkau dengan engkau ya Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, al-an jitani, sekarang baru kamu tu dikatakan sebagai orang yang datang kepada aku. Izhab, pergilah. Qad ghufirat laka, sungguh diampunkan dosa bagimu. Sungguh sekarang ni barulah dosa kau diampunkan. Ni petikan kata-kata dalam kitab ini. Kitab ni saya bawa tazkirah di Masjid Negeri. Ini nak ceritalah berkenaan dengan kisah tadi kan. Maknanya Allah Ta'ala tidak menerima amalan-amalan. Jadi kita tak boleh bergantung dengan amalan kita lah. Tak boleh bergantung. Berkenaan dengan amalan ni memang disuruh beramal. Dalam ayat Quran pun perintah yang berkenaan beramal. Bukan mana menafikan beramal, tidak. Beramal tetap beramal lah. Beramal tetap beramal. Kerana dalam Quran pun banyak ayat berkenaan dengan perintah beramal. Nabi pun menyuruh kita beramal. Tetapi kita tidak boleh bergantung dengan amalan itu, kerana kemungkinan kita masuk syurga bukan kerana amalan itu. Kita masuk syurga kemungkinan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ataupun di kalangan banyak-banyak amalan tu mungkin satu saja kadang Allah Ta'ala boleh memasukkan kita dengan syurga daripada banyak amalan kita buat telah. Mungkin ada satu amalan itu yang menyebabkan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita tak tahulah mana satu. Wallahualam. Baik, seterusnya disambung tadi. Walau bagaimanapun amalan adalah satu perkara yang mesti dilakukan oleh manusia. Nampak? Walau bagaimanapun amalan adalah satu perkara yang mesti dilakukan oleh manusia. Cuma anda naklah beramal dalam keadaan anda berada di kemuncak kebergantungan, harapan dan penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi daripada amalan banyak-banyak tu, mana amalan kita ni yang paling tinggi pergantungan diri kita kepada Allah. Di antara amalan itu, mana amalan kita yang paling kita menghinakan diri kepada Allah Ta'ala, kan? Kita tak tahu kan yang mana satu. Kemungkinan yang itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan kita ego lah dengan amalan kita yang banyak dan sebagainya. Tak tahu lagi yang mana satu. Besoknya Syekh Ratillah menyatakan seterusnya, la jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. La jamilu lisitrihi, seandainya tidak ada keampunan daripada Allah Ta'ala, nescaya tidak ada amalan yang patut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada keampunan daripada Allah, nescaya tidak ada amalan yang patut diterima oleh Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Ada tulisan kecil bawah tu. Pengarang menyatakan demikian kerana biasanya manusia mengakui boleh beramal, tetapi tidak mahu mengakui Allah Ta'ala yang membuat amal itu. Tak. Pengarang menyatakan biasanya manusia mengakui boleh beramal,
Masing-masing declare lah, masing-masing boleh beramal. Kan? Tetapi tak mampu nak declare, kan, mengakui Allah Ta'ala yang membuat amalan itu sebenarnya, kan? Di balik hijab Allah Ta'ala yang membuat. Zahiriat kita nampak kita yang buat, kita yang lakukan. Padahal Allah Ta'ala telah firman, padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang mencipta kamu dan apa yang kamu perbuat. Macam tu. Boleh? Jalan tak? Tak jalan? Cikgu jalan ni? Nampak tak? Jalan boleh? Okay, insyaAllah. Sebenarnya setiap amalan yang dilakukan oleh seorang ada kemungkinan dicelahi dengan perkara yang boleh merosakkan. Nampak? Setiap amalan yang kita lakukan tadi ada kemungkinan dicelahi, kan, dengan perkara yang boleh merosakkan amalan itu. Contohnya sifat riak, dia, kan, ataupun sum'ah, nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak dengar-dengarkan ke orang, kan. Jadi benda tu boleh merosakkan amalan tadi. Apabila manusia cuba menyandarkan amalan tersebut pada dirinya, dia dikira mengadakan dakwaan dan pengakuan. Nampak tak? Apabila manusia cuba menyandarkan amalan tersebut pada dirinya sendiri, dia dikira mengadakan satu dakwaan dan pengakuan yang menyatakan bahawa dia yang buat. Itu aku yang buat, kan? Itu aku yang zikir, itu aku yang tulis, itu aku yang ceramah, itu aku yang semua, itu akulah. Semua itu aku, kan? Jadi kita mendakwa, kan, kita yang buat, kita lakukan. Inilah yang suatu benda yang boleh merosakkan amalan kita. Selain daripada itu, amalan itu sendiri terlalu sukar untuk menjadi amalan yang ikhlas. Nampak? Amalan kita buat tu sukar tu, kadang-kadang ada tak ikhlas amalan yang kita buat tu, kan. Kadang ada sesuatu niat tertentu lah yang tersembunyi, kan, sebalik amalan itu. Sehubungan dengan itu, kan, selain daripada itu, amalan sendiri terlalu sukar untuk menjadi amalan ikhlas. Sehubungan dengan itu, syirik yang tersembunyi adalah lebih halus daripada semut hitam yang halus. Nampak? Syirik yang tersembunyi, syirik khafi lah, dia ni lebih halus daripada semut hitam yang halus, yang berjalan di dalam gelap. Gelap, kan, dalam semut hitam, lepas tu jalan dalam gelap pula, duduk pula atas batu hitam, serba-serbi hitam, memang tak nampak, kan. Dah lah dia kecil, satu lagi kecil, datang semut, bukannya besar kok, kecil halus. Lepas tu dah lah kecil, hitam lagi, kan, jalan dalam gelap lagi, atas batu gelap lagi, mata kita pun gabun. Mata kita pun jadi mata gabun, memang tak nampak apa. Itulah bahaya syirik tu, itulah umpama syirik. Imam Ahmad mengeluarkan daripada Abu Musa Asy'ari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, wahai sekalian manusia, takutlah oleh kamu akan syirik, yang syirik yang tersembunyi, kerana sesungguhnya dia lebih halus daripada semut hitam yang halus. Dia lebih halus daripada semut hitam yang halus. Hati takut tu. Takut besok amalan-amalan kita buat tu kan dilemparkan semula kat kita. Ambillah kau, kata malaikat. Dipukul balik amalan tu, dipukulkan ke muka kita. Kenapa? Kerana amalan kau buat ni semua penuh dengan riak, syirik, kan, nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak menyatakan orang kau ni orang hebat, kau ni orang bagus, macam-macam lagi lah. Ambillah balik, kata Allah. Aku tak terima pun satu daripadanya. Itu sebabnya macam saya cakap tadi lah, kita tak tahu ni amalan mana yang menyebabkan nanti kita masuk syurga. Tak tahu.
Jadi amalan yang paling tinggi pergantungan daripada Allah Ta'ala, itulah amalan nanti yang kemungkinan besar membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Seterusnya, siapakah yang mampu menunaikan amalan dengan sempurna, sepenuhnya bersih dan langsung tidak dicalahi oleh sebarang kekurangan? Siapa yang mampu, tuan-tuan? Siapa kalau kita ni mampu tunaikan amalan dengan penuh sempurna, sepenuhnya bersih, tanpa ada syirik apa-apa? Siapa? Susahlah. Kecuali para nabi, para rasul je lah. Para nabi dan para rasul, kita tak tahu. Tetapi keelokan penutupan Allah, keampunannya, kemuliaannya, kelebihannya dan taklifnya luas, yang dapat menampung kita semua. Dengan sifat-sifat Allah Ta'ala tadi yang menutup kesalahan-kesalahan kita, barulah nampak. Bagus kan? Bagus, cantik kan? Bagus amalan orang tu. Mana daripada segi pandangan manusia, bagus kan? Hebat orang tu kan? Soalah macam orang tu macam wali Allah, tak ada buat silap salah dan sebagainya. Tapi wali Allah pun ada buat silap juga. Jika tidak, sudah tentu kita termasuk dalam golongan orang-orang yang binasa. Kalau bukan Allah Ta'ala yang menutup kesilapan kita, sudah tentu kita termasuk orang yang binasa. Kalau tidaklah kerana kelebihan dan anugerah Allah, sudah tentu kita tidak sampai ataupun dekat kepadanya. Dan sudah tentu kita tak mampu melakukan sesuatu perkara pun. Tak mampu kita nak buat apa-apa. Kalau bukan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kan? Allah Ta'ala tutup kelemahan kita. Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Allah Ta'ala bagi taufik hidayah pada kita. Allah Ta'ala bagi ilham pada kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kalau bukan kerana itu, tentu kita pun semua binasa. Tentu kita semua binasa. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarahu. Akfarah. Binasalah hendaklah manusia yang kali itu, betapa besarnya kekufurannya. Surah Abasa ayat 17. Apa lagi ayat Quran? Kalla lamma yaqdima amarah. Kalla lamma yaqdima amarah. Janganlah hendaklah dia ingkar kufur lagi, sebenarnya dia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Sebenarnya dia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Dengan anugerah daripada Allah, manusia menguruskan berbagai-bagai urusan mereka. Seterusnya Syekh menyatakan, anta ila ilmihi iza ata'tahu ahwaja minka ila ilmihi iza asaitahu. Anta ila ilmihi iza ata'tahu ahwaja minka ila ilmihi iza asaitahu. Anda lebih mengharapkan kemurahan hati Allah ketika melakukan ketaatan kepadanya berbanding harapan anda kepada kemurahannya ketika anda menderhakainya Allah. Nampak tak? Jadi kita lebih mengharapkan kemurahan hati Allah Ta'ala dalam melakukan ketaatan berbanding dengan harapan anda kepada kemurahannya ketika anda menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Mana dua situasi berbeza. Satu dalam situasi ketaatan, satu dalam situasi derhaka. Mana lebih besar pengharapan kita pada Allah? Kebiasaannya pengharapan kita ialah waktu melakukan ketaatan berbanding dengan melakukan kederhakaan kepada Allah Ta'ala. Anda lebih mengharapkan kemurahan hati Allah Ta'ala ketika melakukan ketaatan berbanding harapan anda pada kemurahannya ketika melakukan derhaka kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Di bawah itu, di garisan bawah, dikatakan begitu, mungkin ketika melakukan ketaatan anda memiliki penyakit hati
dan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan, kurang adab dan sebagainya. Sedangkan ketika berbuat demikian, mungkin anda mempunyai harapan dan ingin sekali mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah itulah maksudnya, kata musannif. Kata pengarang, siapa musannif ni tuan-tuan? Pengarang dia? Pengarangnya ialah Said Awar. Syekh Said Awar ni lah yang mengarang dia. Dia mensyarahkan kepada kata-kata hikmah ni. Kata-kata hikmah tu yang buat oleh Syekh Ibn Athaillah. Dia buat dia kata hikmah aja. Yang mensyarahkan orang lain. Mensyarahkan orang lain. Banyak kitab-kitab berkenaan dengan syarah hikam ni. Tuku Pulau Manis pun termasuk antara orang yang mensyarahkan. Pernah dengar kitab kan? Kitab Tuku Pulau Manis tu. Dia pun ada karang kitab kena syarahkan Syekh kata-kata hikmah Syekh Ibn Athaillah Iskandari. Ramai pengarang-pengarang ulama-ulama ni mensyarahkan kitab yang kata-kata hikmah ni, mengikut kepada kata mana dari segi kelebihan masing-masing lah. Dari segi kelebihan masing-masing, apa mereka nak syarah daripada sudut mana, yang ni nak syarah pada sudut mana. Macam tu. Tapi asalnya matannya satu je lah. Matan yang kita hikam tu matan dia. Matannya kita hikam, tapi yang mensyarah tu ramai. Sama juga kitab matan Jawharul Tauhid. Kitab Majarah Tauhid itu yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Tapi yang mensyarahkan dia banyak kitab. Syekh Bajuri mengarangkan kitab. Kan? Lepas itu kitab apa lagi? Tuhfatul Marid, Aunul Murid, Syarah Jawharul Tauhid. Banyaklah kitab yang syarah Tauhid ni. Asal kitab ni satu je. Matan dia. Yang mensyarahkan tu yang banyak kitab. Macam-macam pengarang musannif mensyarahkan kitab tu. Seterusnya, kadang-kadang ketika manusia mentaati Allah Ta'ala dengan melakukan sejenis ketaatan, ia menyangka ketaatannya itu tidak memerlukan ia melakukan ketaatan yang lain. Kadang-kadang ketika manusia melakukan ketaatan pada Allah dalam sejenis ketaatan, dia menyangka ketaatan itu tidak memerlukan kepada ketaatan yang lain. Sehubungan dengan itu, dia kurang melakukan taklif syarak. Kadang-kadang amalan ketaatan dilakukannya dirasapi dengan perasaan ujub, perasaan takabur dan menunjuk-nunjuk. Akibatnya yang terlibat ialah dimasuki oleh syaitan, hasut tengah syaitan. Apabila melakukan ketaatan pada Allah dan keadaan itu, bukanlah dia sangat memerlukan kepada kemurahan Allah Ta'ala. Bukankah dia sangat memerlukan kepada kemurahan Allah Ta'ala? Bukankah dia perlukan kemurahan Allah? Sebab amalan tadi dah diresapi dengan berbagai bentuk yang lain yang tak sepatutnya. Ketika dia melakukan maksiat, dia mengetahui ia adalah merupakan maksiat. Ketika dia melakukan maksiat, dia mengetahui dia melakukan maksiat. Dia berkata kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, hamba-Ku ini datang dan keadaan bertaubat, mengantungkan harapan dan menghinakan diri kepadamu." Apa tak? Mengantungkan harapan dan menghinakan diri kepadamu. Semana situasi dan keadaan taat dengan derhaka, maksiat, pergantungan diri pada Allah tu berbeza-beza lah. Pergantungan diri pada Allah berbeza-beza. Malahan pergantungan diri pada Allah waktu maksiat kadang-kadang lebih tinggi berbanding dengan pergantungan diri pada Allah Ta'ala ketika buat taat. Berbeza lah macam tu. Sebab banyak orang bila melakukan ketaatan pada Allah, dia overconfident. Dia overconfident, maknanya Allah Ta'ala terima amalan dia. Berbanding dengan orang buat maksiat. Tak? Orang buat maksiat, dia pun tak pasti, kan, aku bertaubat ni Allah Ta'ala terima ke tak terima, kan? Disebabkan dosa aku yang banyak, kesalahan aku yang banyak, keaiban aku yang banyak, kecelaan diriku yang banyak, so Allah Ta'ala terima tak aku punya ni, aku minta maaf ni. Semana pergantungan diri dia waktu maksiat lebih tinggi
berbanding dengan pengantungan diri dia waktu taat. Bila waktu taat kita macam yakin je kan. Yakin je amalan ni aku Allah tak terima ni. Takkan Allah tak terima amalan aku ni. Kan? Jadi dah over confident lah kat situ. Nampak? Jadi kemungkinan kita tak pasti. Kemungkinan orang buat maksiat ni lebih tinggi kedudukannya daripada sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana pergantungan dia pada Allah. Kerana nak mohon maaf. Ya Allah Ta'ala, maafkanlah kesalahanku, kan, keaiban aku dan sebagainya. Sebelum itu Syekh Ibn Athaillah telah mengukuhkan kepada kita kata-kata hikmah berikut. Rabbu maksiatin aw rasad zullan wa iftikaran khairun min ta'atin aw rasad izzan wa istikbaran. Apa maksudnya? Maksiat yang menimbulkan rasa hina dan rendah diri lebih baik berbanding ketaatan yang menimbulkan rasa mulia dan bangga dalam hati. Masya Allah. Maksiat yang menimbulkan rasa hina kita pada Allah, kan, dan rasa rendah diri kita pada Allah, ini lebih baik, kata Syekh Ibn Athaillah, berbanding dengan ketaatan yang kita buat tapi menimbulkan rasa mulia dan bangga dalam diri kita. Ditakuti amalan tu, taatan tu Allah Ta'ala tak terima. Campak amalan kita, tampar kat muka kita balik. Ambillah kau punya amalan ni. Tak ada kelas pun berbanding dengan orang buat maksiat tadi. Tapi bukan makna menggalakkan kita buat maksiat, tak ada. Bukan, kita jangan salah faham. Bukan mana kata-kata ni suruh kita galakkan kita buat maksiat, tidak. Ni kalau seandainya kita terjerumus dalam maksiat, ataupun orang-orang yang ahli maksiat, kita jangan pandang buruk pada mereka. Kemungkinan satu hari nanti dia bertaubat pada Allah. Dia taubat pada Allah, tiba-tiba dia taubat, dia meninggal. So kedudukan dia lebih tinggi berbanding dengan kedudukan kita. Itu. Maksudnya, keterangan Syekh Ibn Athaillah di atas ditujukan kepada makna yang terkandung dalam kata-kata hikmah ini. Kadang-kadang dalam melakukan ketaatan, anda lebih banyak memerlukan kepada kemurahan Allah Ta'ala dari bergantung kepadanya ketika anda melakukan maksiat. Kerana kadang-kadang lahir pada diri anda sejenis penyakit jiwa, seperti melakukan amalan sebegitu rupa. Boleh jadi begitu juga. Boleh jadi juga ketika kita buat taat, boleh jadi juga kita pun pengharapan kita tinggi juga pada Allah. Tapi dengan syarat kita minta supaya amalan kita tu Allah Ta'ala terima lah. Mungkin ada penyakit-penyakit tadi kan, riak, ujub dan sebagainya. Dengan keadaan itulah mungkin kita harap sangatlah Allah Ta'ala terima amalan kita. Boleh juga sebaliknya. Anda juga tidak menyendarinya dan tidak memohon keampunan pada Allah di atas kegelinciran anda ini. Dalam situasi ini sudah tentu keperluan anda kepada kemurahan Allah Ta'ala adalah lebih perlu berbanding ketika anda melakukan maksiat kepadanya dan anda merasa kecut terhadapnya. Macam itulah. Itu juga sebaliknya. Kemungkinan waktu maksiat itu lebih tinggi pengharapan kita pada Allah. Dan juga boleh sebaliknya. Mungkin waktu ketaatan itu kita lebih tinggi pengharapan Allah. Okay? Sebab apa kita takut mungkin amalan kita tu ada sifat-sifat riak, ujub tadi. Allah Ta'ala, mintalah Allah Ta'ala, ya Allah, kau terimalah amalanku ini. Amalanku yang sedikit ni kau terimalah ya Allah. Yang tadilah cakap tadi, kita tak tahu sebenarnya mana satu yang membawa kita masuk dalam syurga Allah. Mana satu amalan kita ni tak tahu. Baik. Seterusnya Syekh Ibn Athaillah membuatkan kata hikmah yang lain. As-sitru ala qismaini. Sitrun 'alal maksiyat wa sitrun fiha. Fal 'amatun yutlibuna min Allah sitrun biha. Khasyata sukuti martabatihim indal khalqi wa hassatu yatlubuna min Allah sitru anha khasyata sukutihim min nazaril milkil haqi
Man akramaka innama akrama fika jamilun sidri, walhamdu liman satraka laisa alhamdu liman akramaka wasyaraka. Maksudnya tutupan ada dua jenis. Okey, tutupan ni ada dua jenis. Pertama, tutupan daripada maksiat. Yang kedua, tutupan dalam maksiat. Berbeza je. Yang pertama, sitrun anil maksiyah. Yang kedua, sitrun fiha. Tutupan ini ada dua jenis. Satu, tutupan dari maksiat. Yang kedua, tutupan dalam maksiat. Orang awam memohon supaya Allah Ta'ala menutup di dalam maksiat. Fal'amah yatlubuna minallah sitru fiha. Kerana bimbang jatuh martabatnya daripada di sisi mata masyarakat. Sedangkan orang-orang pilihan, kan, orang-orang yang saleh, orang-orang yang martabat, wali Allah, ulama dan sebagainya, memohon supaya Allah Ta'ala menutup mereka daripada melakukan maksiat. Kerana bimbang jatuh di mata Allah ataupun terlepas dari pemerhatian Allah Ta'ala. Bezanya orang awam dengan orang-orang pilihan, khiyar, ini pilihan lah. Ataupun khasah, kan, macam puasa. Kalau puasa kan orang ada macam ada kategori orang berpuasa. Puasa orang awam, puasa orang khawas, kan, puasa orang khawas. Okey, itu juga dalam bab tutupan maksiat ni ada dua. Orang awam memohon kepada Allah Ta'ala menutupnya dalam maksiat kerana bimbang jatuh martabat dirinya di mata masyarakat orang lain, orang ramai. Orang-orang khiyar, orang pilihan, memohon supaya Allah Ta'ala menutup mereka daripada melakukan maksiat, kerana bimbang jatuh di mata Allah, mana terlepas daripada perhatian Allah Ta'ala. Kalau ada orang memuliakan anda, sebenarnya ia memuliakan baiknya penutupan Allah Ta'ala terhadap diri anda. Semana kalau ada orang muliakan kita, kan, kalau ada orang muliakan kita, maknanya Allah Ta'ala menutup keaiban kita daripada pandangan dia. Yang dia nampak pada kita tu baik aja. Dia tak nampak kelemahan kita, dia tak nampak kekurangan kita. Ni yang bahaya, kan? Gitu. Seandainya orang mengetahui kelakuan buruk yang anda sembunyikan, sudah tentu dia tidak memuliakan anda. Semana kalau Allah Ta'ala buka aib kita depan dia, sudah tentu dia pun tak ada respect lah. Apalah, kan? Oleh itu pujian adalah hak zat yang menutupi anda dan bukan hak orang yang memuliakan dan berterima kasih pada anda. So yang kita nak kena puji siapa? Orang yang puji kita ke ataupun Allah? Semana kita kena puji Allah, kerana Allah Ta'ala yang menutup kesalahan kita, kan? Pujilah Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya, kan? Terima kasihlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Boleh, tuan? Boleh, insya-Allah. Sampai situlah, wallahu alam. Banyak lagi tu. Tak habis-habis lagi, kan, kitab ni. Okey, kita baca, kita keluar rumah ni sikit. Sikit lagi, tak banyak. Tabaruk dah. Wassalamualaikum solat dah. 230. Pendapat ulama tentang masalah apa itu? Pahala doa, kan? Pahala doa, bacaan Quran, tahlil dan sedekah kepada orang mati. Okey. So pendapat ulama pula. Disebut dalam kitab Fathul Muin, kan? Syarah kepada yang talibin. Kitab Fathul Muin, syarah yang talibin. Ini talibin ni dia ada 4 jilid. Dia 1, 2, 3 dan 4. Okey. Pengarangnya saya dah lupa, dah tak ingat.
Tapi saya ngaji kitab tu habis dulu. Habis kitab ni saya ngaji dulu, kitab Talibin 4 jilid di pondok di Aceh dulu, pesantren. Baik, apa yang disebut dalam kitab ini? Dia kata watan fa'u maitan min warisin wa ghairih sadaqatun anhu wa minha wafqun li mushafin wa ghairih wa bina'u masjidin wa hafru bi'rin wa ghassu sajarin minhu fi hayati aw min ghairih anhu ba'da mautihi wa du'a'u lahu ijma'an. Maksudnya apa? Dan memberi manfaat kepada mayat sedekah daripada ahli waris dan lainnya untuk mayat. Nampak? Sebut dalam kitab dia. Jilid yang ketiga kan. Jilid 3 muka surat 218 hingga 219. Apa disebut dalam kitab tu? Dan memberi manfaat watan fa'u maitan min warisin ghairih sadaqah. Dan memberi manfaat kepada mayat sedekah daripada ahli waris dan lainnya untuk si mayat. Wa minhu waqfun li mushaf. Dan setengah daripadanya adalah dengan mewakafkan mushaf. Wa ghairihi dan selainnya. Wa bina'u masjidin dan membina masjid. Wa khufri bi'rin dan menggali telaga. Dan menggali telaga, lubang telaga lah. Khufrin ni lubang asalnya, menggali lubang telaga, gali perigi lah untuk diwakafkan kan. Wa gharsu sajarin minhu fi hayatihi, dan menanam pokok olehnya ketika hidupnya. Aw minggahi, ataupun daripada orang lain untuknya, anhu untuknya, ba'da mauti sesudah pada matinya. Wa du'a illahu ijma'an, kan, dan doa baginya. Kesemuanya itu adalah ijma' ulama. Kesemua itu adalah ijma' ulama, menyatakan boleh lah, harus ataupun boleh kepada kita kan memberikan sesuatu kepada mayat. Orang tu dah mati dah, tapi kita wakafkan untuk niat untuk dia lah. Nampak? Mewakafkan mushaf, membina masjid, menggali telaga, tanam pokok olehnya. Mana kalau dia dulu waktu dia hidup dulu dia tanam pokok durian lah. Kemudian pokok tu berbuah. Berbuah, lepas tu buah tu dimakan oleh anak cucu dia ataupun orang lain ke kan. Semana pahala dia tu mengalir daripada dia yang telah meninggal dunia tu. So kalau tuan-tuan nak supaya kan bekalan tu sampai besok, kalau kita dah mati, tanamlah pokok banyak-banyak. Pokok buah lah, jangan pokok tak boleh dia tak ada buah. Buat apa? Betul tak? Buah durian ke, mangga ke, rambutan ke, betul tak? Jadi kalau dimakan oleh orang masih hidup ni, maknanya pahala dia tu mengalir lah pada kita telah meninggal dunia. So okay, gali perigi kan. Tapi sekarang ni orang tak tanam perigi dah dah. Buat pergi dekat Kamboja tak, negara-negara Islam yang miskin-miskin tu, wakafkanlah perigi. Okay? Macam mana? Sebab mereka sangat memerlukan pada air kan. Air paip tak ada. Kita ni paip sepah kan. Salahnya kadang tu bocor sana bocor sini, dah terlampau lama sangat paip tanah tu. Jadi kesemuanya itu adalah ijma'. Kemudian perbincangan riwayat yang menyatakan Imam Syafi'i berpendapat hadis pahala tak sampai kepada si mati. Memang ada riwayat yang menyatakan bahawa Imam Syafi'i berpendapat bahawa hadiah pahala tak sampai kepada si mati. Tetapi ia adalah apabila bacaan itu tidak dibaca di hadapan mayat dan tidak didoakan setelah membacanya. Imam Zakaria Ansari menyatakan, innal masyhur al-mazhab ay fi tilawatil Quran mahmulun ala ma iza qara'a la yahdur ay la bi khalatil mayit wala yanni sawabtahu aw nawahu walam yad'u. Sesungguhnya pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i mengenai bacaan Quran yang pahalanya dikatakan tidak sampai pada si mati adalah apabila dibaca ketika mayat berada dalam majlis, mana di hadapan mayat, dan jika tidak diniatkan hadiah pahala kepadanya, dan jika tak ada niat pahala padanya, atau diniatkan pahala bacaan padanya,
tetapi tidak membaca doa sesudah bacaan Quran itu. Macam tu. Itu maksudnya lah. Jadi Imam Az-Zakir Ansari ini dia ulas kata-kata pendapat menyatakan tak sampai itulah. Macam tu. Imam Syafi'i sendiri pernah menziarahi makam Imam Lais bin Sa'ad. Kemudian beliau membaca Quran seperti yang tersebut dalam kitab atas Az-Zakirat As-Saminah muka surat 64. Disebut situ dia kata waqad tawatara anna Syafi'i zaral Lais ibni Sa'din wa asna khairan wa qara'a indahu khatmatan wa qala arju an naduma wa kana amra kadzalik. Maksudnya dan telah tawatir ataupun masyhur riwayat daripada Imam Syafi'i setelah menzari makam Abu Lais As-Sa'd, beliau memujinya, kemudian beliau membaca Quran di sisi kuburnya dengan sekali khatam. Beliau berkata, aku mengharapkan agar iaitu perkara membaca Quran seperti di sisi makam Imam Al-Lais tadi akan berterusan. Aku mengharapkan agar dia membaca Quran akan berterusan. Aku mengharapkan dia akan berterusan. Begitulah perbuatan baca Quran di sisi makamnya, seperti apa yang dikatakan didoakan oleh Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i. Semua Imam Syafi'i mendoakan kepada Al-Lais bin Sa'ad yang telah pun wafat masa itulah. Dan mayat itu dalam kuburnya lah, dalam tanam pun gitu. Kemudian Syekh Ibn Taimiyah menyatakan mayat mendapat manfaat daripada amalan orang hidup. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa dinyatakan sebagaimana berikut: wasu'ila amma ahallala sab'ina alfa maratan wa ahdahu lil mayt yakunu bara'atan lil mayt minan nar, hadis sahih atau amla. Wa iza halala al-insan wa ahdahu ila al-mayt yasilu ilahi sawabuhu amla, fa'ajaba iza halala al-insan hakaza sab'una alfan aw aqalla aw aqsara wa uhdiyat ilahi nafa'allahu bizalika. Nafa'allahu bizalika, Allah Ta'ala bermanfaat ya dengannya. Walaisa haza hadis sahih, tetapi walaupun hadis ni bukan hadis sahih, wala dhaif, dan bukan pun hadis dhaif, wallahu alam. Apa kata Ibn Taimiyah? Dia kata, bila ditanya mengenai hadis, siapa bertahlil 70,000 kali, siapa bertahlil 70,000 kali dan menghadiahkan mayat kepada pahalanya kepada si mati supaya menjadi kelepasan si mayat daripada api neraka, adakah hadis itu sahih atau tidak? Dan apabila seorang bertahlil menghadiahkan pahalanya kepada si mayat ataupun si mati, adakah sampai pahala kepadanya atau tidak? Lalu dijawab oleh Syekh Ibn Taimiyah, dia kata, apabila seorang bertahlil dengan demikian 70,000 kali atau kurang atau lebih dan dihadiahkan kepada si mati ataupun si mayat, Allah Ta'ala menjadikan dia bermanfaat baginya, si mayat, dengan hadiah pada tersebut. Dan hadis tersebut bukannya sahih dan bukan dhaif, iaitu tidak sabit pun kedudukan hadis itu daripada sisi Imam Ibn Taimiyah. Allah sahajalah yang lebih mengetahuinya. Allah Ta'ala sahaja beritahu. Mana dia sendiri pun, Ibn Taimiyah pun sebut, dia pun sebut menyatakan sampai. Nampak? Dia pun sebut mendapat. Kalau sebut dalam dia punya Arab itu nafa'allahu bizalika, kan sebut nafa'allahu bizalika, memanfaat akannya si mati Allah oleh Taala bizalika, dengan demikian. Dengan demikian orang kata tahlil ke benda tadi yang dibaca tadi. Macam tu. Beliau juga menyatakan bahawa sesiapa percaya bahawa seseorang tidak dapat memperolehi manfaat selain daripada amal dan usaha sendiri, maka dia menyalahi kepada ijma' para ulama. Nampak? Menyalahi ijma' ulama. Beliau kemudiannya menyerahkan 21 hujah tentang bolehnya orang lain memberi manfaat daripada amal orang lain kepadanya. Dia bagi 21 hujah. Dalam kitab Hukum Syariah Islamiah
Kan ia tekan bahawa pendapat Syekh Ibn Taimiyah dalam perkara ini dengan katanya sahih, pendapat yang benar adalah sesungguhnya mayat mendapat manfaat daripada ibadah badaniah seperti solat, puasa, bacaan, sebagaimana dia mayat juga mendapat manfaat daripada ibadah maliyah, harta daripada sedekah dan lainnya. Dan begitu juga, seperti itu juga dia bermanfaat jika didoakan kepadanya dan dipohon keampunan kepadanya, kepada yang sembahyang. Boleh? Sampai situ. Wallahu alam. Panjanglah hujah tu. Bab orang kata sampai pahala ni panjang, banyak hujah-hujah situ, kita boleh rujuklah kat situ kan. Okey, bismillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal azkan halana mubarakatan katsira. Wasiyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daqish syaqa wa sul qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika wa ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.